Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairul daripada Meja Kongsi. Dan hari ini saya nak berkongsi berkaitan kenderaan yang saya sendiri gunakan, iaitulah Nissan Almera N17 tahun 2013. Okey, so dalam video ni saya akan ceritakan apakah sebab saya memilih Nissan Almera, dan apakah kelebihan serta kekurangan yang ada untuk kenderaan ini. So jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe channel Meja Kongsi. Mudah-mudahan akan datang channel ini akan terus berkembang dan kita akan buat lebih banyak perkongsian. Okey, jadi ini adalah Nissan Almera kepunyaan saya sendiri dan code name-nya adalah N17. Okey, sebab kita dah ada Nissan Almera yang baru iaitu N18, Nissan Almera Turbo. Jadi yang saya review ni adalah model sebelumnya iaitu N17. Okey, sebenarnya Nissan Almera N17 ni telah pun dilancarkan di Malaysia pada tahun 2012, Oktober 2012, dan kenderaan yang saya miliki ini didaftarkan pada Januari tahun 2013. So kalau ikutkan kenderaan ni dah berumur 10 tahun pada masa kini lah. Okey. Baik, cuma kenderaan ni saya beli second hand dan saya telah menggunakan lebih daripada 4 tahun. Dan untuk sekarang ni, kalau kita perasan Nissan Almera N17 ni bukan lagi sebuah kenderaan yang rare. Satu masa dulu mungkin, tetapi sekarang ni kita dah biasa lihat Nissan Almera ni banyak seperti kenderaan-kenderaan lain lah, Persona, City, Vios dan sebagainya. Okey, dan kereta ni sebenarnya sangat underrated. Kenapa? Kerana value yang ada pada kereta ni sangatlah besar untuk harga dia. Okey, dan selalunya Nissan Almera ni jarang mendapat perhatian yang betul. Okey, sebab bila orang sebut Almera saja, maka orang akan bayangkan ataupun orang akan sebut Nissan Almari. So bila orang sebut Nissan Almari, maka terus orang shut down lah, orang dah tak nak tengok dah kereta ni sebab gelaran yang diberikan tu Nissan Almari adalah satu gelaran yang buruk. Pada saya kereta ni kita kata ramai yang menilai salah pada ciri-ciri dan kelebihan dia. Okay, sebab biasanya orang akan nak kenderaan yang laju, yang sporty, dan Almera ini dia tidak dibina untuk kelajuan, velocity ataupun driving on the edge. So hari ni kita akan review kereta ni sikit sebanyak. Okey, pertama sekali kita lihat rupa dahulu. Okey, so sepanjang video ni saya telah pun pusingkan kenderaan saya. Sebenarnya dari segi rupa ni kita kata bukanlah yang terbaik dalam kelas dia. Okey, kalau kita lihat sejarah Nissan ni memang jarang buat kereta yang cantik. Daripada dulu lagi. Seingat saya Nissan yang cantik lah kalau saya boleh sebut adalah Silvia S15 dan juga 370Z. Valadi. Adapun 350 tak lawa. Okey, dan kalau kita lihat even saya berani kata R34 Nissan Skyline GTR pun sebenarnya dari segi design dia tak berapa cantik pun, tapi sebab performance dia yang sangat wow menyebabkan orang lupa pada rupa dia yang tak berapa cantik. Begitu juga Nissan GTR yang barulah 2008. Okey. Baik, okey. Dari segi rupa Nissan Almera ni, kita tengok dia punya design ni sangat ortodoks. Okey, sangat ortodoks. Ortodoks ni bermaksud dia memang kita nampak klasik Japanese punya design lah. Okey, sangat bulat, sangat kita kata function. Dia bukan dibina untuk kecantikan. Dia mengutamakan ruang dan fungsi melebihi segala-galanya. Saya boleh kata begitulah. Okey. So untuk Nissan Almera yang ini, yang saya ada ni adalah model VL, variant VL. So ni adalah top of the model dengan skirt, skirt all round lah. So anda boleh lihat di bawah tu ada skirt, tepi dan juga belakang ada skirt. Baik, okey. So saya boleh kata saya miliki yang paling tinggi lah, Nissan Almera yang paling tinggi. Walaupun ada Nismo, tetapi Nismo tu adalah sangat rare lah.
ataupun ni semua tu saya tak kira sebagai top variant sangat lah. Okey, jadi jom kita tengok rupa dia. Okey, daripada depan kita dapat lihat dia punya lampu ni masih lagi Nissan Almera yang lama. So Almera ada dua yang ada yang facelift, yang satu lagi tahun 2015 dikeluarkan. Yang itu ada lampu yang bersegi sikit kan, dia ada macam tajam sikit. Okay, tapi yang ini masih lagi lampu yang lama. Okey, dan saya suka panggil lampu ni adalah lampu lebah. Tak tahu kenapa, sebab dia nampak macam lebah daripada depan. Okey, rupa dia lah. Tak tahulah itu apa yang saya nampak. Dan kalau kita lihat dia punya di bawahnya, kita akan nampak ada fog lamp. Okey, ada fog lamp. Okey, ada kanan dan juga kiri. Okay, dan juga dia ada skirt kat bawah. Dia ada skirt kat bawah. Okey, skirt ni memang datang daripada kita belilah. Okey, saya beli kereta ni second hand, memang dah ada benda-benda ni. So saya just teruskan saja. Okey, so dari segi rupa luaran dia beginilah. Okey, kereta yang sangat common kita nampak atas jalan. So nothing to complain. Kecuali dua perkara lah yang saya kurang gemar dengan Nissan Almera ni. Yang pertama adalah dia punya antena. So antena dia masih menggunakan antena jenis lama. Okay, walaupun kereta tahun 2013, tetapi antena dia masih antena yang lama. Okay, dan satu lagi kelemahan sikit lah saya rasa adalah skirt kat depan tadi. Okay, skirt kat depan tadi ni dia senang untuk berseret dekat jalan. Maksud kalau kita salah ambil side kan, kita naik ke tempat lebih tinggi dan sebagainya, maka skirt depan ni dia akan mudah untuk terseret. So kena hati-hatilah bagi siapa yang ada skirt macam ni. Sebab tu kita lihat Almera banyak yang pecah kat depan. Baik. Okay, selain daripada dua perkara itu, saya rasa dari segi rupa luaran dia not so bad lah. Not so bad. Dengan keadaan macam ni, not so bad. Kita akui kalau anda lihat Nissan Almera yang kosong, tak ada skirt dan sebagainya, memang nampaklah kereta tu memang kereta kerja. Memang tak cantik dan tak menarik perhatian. Okay. Baik, okay, itu untuk rupa keseluruhan. Okay, dari sisi pandangan tepi, Nissan Almera menggunakan rim 15 inci. Saya ingat rim 15 inci adalah saiz yang padan lah dengan keperluan saya, cukup selesa. Dan untuk pembelian tayar pun taklah terlalu mahal sangat lah, seperti rim 17 contohnya atau 18. So rim 15 saya ingat adalah sangat decent untuk penggunaan saya sendiri. Adapun rim 14 mungkin terlalu kecil dan kurang selesa dan bising. Tapi rim 15 okey lah, dengan harga tayar anda boleh dapat sekitar 200 untuk sebuah. So agak mampu milik. Okey, untuk Nissan Almera ni masih mengekalkan signal tepi. Okey, dan sebenarnya kereta-kereta sekarang dah jarang ada signal tepi. Saya tak tahu kenapa. Mungkin signal tepi tidak lagi diperlukan, dan mungkin nak maintain ataupun cost manufacturing dia, tak tahulah apa cerita kat situ kan. Tapi saya sendiri sebenarnya gemar signal tepi ni, kerana apabila kita berada di situasi jam, kita duduk sebelah-sebelah dengan kereta orang kan. So bila kita bagi signal, orang sebelah boleh nampak signal kita. Okay, so dia membantulah. Okay, so tak ada masalah yang tu. Dan Almera juga, model yang saya ni ada signal di side mirror. Okay, jadi pun okey lah untuk bila kita on signal. So ada 3 lampu di side mirror, di tepi dan juga dekat sebelah depan. So signal kat sini. Okey, baik. Kemudian Almera yang model saya ni ada chrome handle. Okey, depan dan juga belakang sebagai standard untuk kereta ni. Dan lain-lain tepi biasa sahaja. Okay, kita pergi kepada belakang. Okay, saya ingat untuk design belakang Nissan Almera ni sebenarnya agak cantik juga. Okay, kalau kita kata Almera ni rupa belah mana yang paling cantik, maka saya boleh katakan rupa daripada belakang lah yang paling cantik. So lampu dia ni memang sangat tersendiri. Okay, sangat tersendiri. Dia tak kongsi dengan kereta-kereta lain. Okay, so ada nama Almera.
Okay, logo Nissan dan juga ada skirt dekat bawah. So agak okay lah dan ada spoiler lid kat atas ni. Okay, sebab kereta saya warna hitam, jadi semuanya nampak hitam lah, so nampak agak cantik kat situ. Okay, itu untuk rupa keseluruhan Nissan Almera. Okay, sekarang saya ceritakan mengapa saya memilih Nissan Almera. Okay, sebenarnya ketika saya nak membeli kereta, saya mempunyai bajet yang sangat ketat. Okay, sebab pada saya tak perlu nak spend kereta ni untuk bayar yang terlalu mahal. Okay, pada saya 500 ke 600 tu adalah range yang selamat untuk orang-orang muda. Saya tak rasa perlu lebih sampai 1000 lebih. Pada saya terlalu mahal dengan pendapatan saya. Okay, so saya setkan 5 hingga 600 untuk bajet installment saya. Dan saya pun pergilah melihat kenderaan-kenderaan baru. So ketika itu, yang ada hanyalah Azia, Beza dan juga Saga. Adapun Persona dan juga Myvi dah lebih mahal. Jadi tak mampulah dalam bajet saya tu. Boleh dapat tetapi dia macam ni sikit lah, on the edge sikit kan. So Azia, Beza dan juga Saga adalah model yang saya mampu untuk ketika itu. Okay, so bila saya try Azia, okay, Azia is a very good car, very good small car. Tetapi Azia dia tak ada boot. Okay, dia tak ada bonnet belakang. So untuk orang yang dah berkeluarga, kita patut kena ada boot lah. Sebab bila kita ada anak, kita tak boleh nafikan bahawa kita akan bawa banyak barang. Stroller, beg susu, pampers dan sebagainya makan space yang sangat besar. Okay, so saya pun terus buang lah untuk Azia. Okay, kemudian saya pergi kepada Beza. Okay, Beza, masalah Beza ni adalah dia sempit. Untuk saya rasa dia sangat sempit. Dan dia punya dashboard, steering, kita rasa macam tak proper lah. Tak proper dari sudut. Pada saya lah, pada pandangan saya dia rasa macam tegak, pelik. Kita rasa macam tu. Dan kemudian saya pergi kepada Saga. Saga rasa lebih luas berbanding Beza. Kita rasa lebih luas, layout seat dan sebagainya buat kita rasa lebih luas. Tetapi untuk Saga, dia ada masalah pada saya lah. Ada masalah kualiti pada material yang digunakan. Okay, contoh besi-besi, spring-spring, kita dapat rasakan yang kereta tu tak akan tahan lama. Okay, dan ketika itu Beza dan Saga dan Azia yang saya cuba adalah tahun 2018. Jadi dia model lama, bukan Saga yang terkini, bukan Beza yang terkini. Jadi saya reference saya ketika itu adalah pada tahun 2018. Okay. Baik, jadi saya pun terus pergi kepada second hand market. Dan akhirnya saya rasa the best adalah Nissan Almera. Okay, kena dengan bajet saya, installment saya hanya bayar kurang daripada 500. Okay, dan dia offer ciri-ciri yang saya perlukan. Okay, so kita dah lihat keseluruhan desain luaran Nissan Almera. Okay, sekarang kita akan pergi kepada interior dan lihat bagaimanakah dalaman bagi Nissan Almera N17. Okay, pertama sekali saya nak tunjuk kepada anda kunci. So ini adalah key fob bagi Nissan Almera varian VL. So kalau anda beli yang varian E yang bawah sikit, dia hanya dapat kunci biasa saja tanpa ada keyless entry lah. So bila yang varian VL macam model saya ni ada key fob dan datang dengan keyless entry. Okay, so kunci Nissan memang macam ni lah. Hampir 1 abad juga, hampir 10 tahun lebih mereka menggunakan kunci yang desainnya sama begini. Dan saya rasa tak ada masalah dengan desain ni. Desain ni sangat cantik untuk digunakan dan saiz dia pun tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. So bila kita letak dalam poket dia macam just nice. Compare dengan brand-brand lain seperti Honda dan Toyota, kunci-kunci mereka agak bulky sikit. So saya tak berapa berminat. So kunci Nissan saya rasa paling kelas lah. Okay, so dia ada lock, unlock untuk release boot dan juga alarm. So kita akan tekan unlock.
Okay, so dia akan lock. Okay, kemudian untuk boot release kita tekan dalam lebih kurang 2 saat kot. Tak sampai lebih kurang 1 saat sahaja dan boot akan terbuka sikit macam ni. Ini juga salah satu kelebihan Nissan Almera yang mana boot dia tak buka habis. Sebab ada sebahagian brand saya tengok bila kita tekan boot release, dia akan terbuka sampai habis macam ni. Okay, dia akan terbuka habis. Masalahnya adalah kadang-kadang mungkin ada barang-barang yang tak sesuai untuk kita nak tunjukkan kepada orang sekeliling kan. So bila kita tekan boot release tu, dia akan buka terus besar macam ni. So akan nampak barang-barang yang tak sepatut kita nak tunjukkan. So bila kita tekan tadi, dia buka sikit saja, maka dia macam ada ciri-ciri mewah sikit lah kat situ. So bila kita pergi ke boot, kita buka barulah bukaan dia besar. Okay, so tu agak menarik lah untuk Nissan Almera ni. Okay, jadi kunci tadi anda hanya perlu letakkan dalam poket. Okay, kemudian untuk Nissan Almera ada keyless entry. So nampak ada butang hitam di sini. Ada pada driver side window dan juga pada passenger lah sebelah sana. Ada pun belakang tak ada untuk lock dan unlock. Tapi pada saya di belakang ni tak ada kepentingan pun. Kalau ada pun kita jarang pakai sebab anak-anak je masuk ke belakang kan. Okay. So tekan sekali untuk unlock dan tekan lagi untuk lock. Okay. Saya secara peribadi tak ada masalah dengan butang yang diberi ni. Sebab memang tak ada masalah. Setengah orang dia kata dia nak yang jenis masuk kat tangan dan sebagainya kan. Okay. Tak ada apa sangat lah pada saya. Kalau masuk tangan tu lebih canggih, tapi macam ni pun okey kan. Okay, so kita buka pintu. Okay, sorry. Kita unlock semula. Okay, kita buka pintu kereta. Okay, jom kita lihat apa yang ada pada pintu Nissan Almera. Okay, untuk variant VL, anda akan dapat yang ni chrome. Ni chrome. Okay, kalau anda beli variant yang rendah sikit, dia akan dapat plastik je kat sini. Okay, so nampak mewah sikit. Baik, untuk kita ada lock dan unlock serta kawalan bagi kita membenarkan anak-anak kita tekan power window ataupun tidak. So boleh tekan dan release. Okay, untuk Nissan Almera dia ada semua power window. Keempat-empat tingkap adalah power window. Jadi anda boleh tekan sajalah untuk turunkan tingkap sebab kereta zaman sekarang dah moden kan. Saya ingat lagi zaman dulu hanya driver saja yang ada. Lepas tu canggih sikit ada driver dan juga passenger. Kemudian belakang masih lagi manual. Tapi kereta-kereta sekarang yang moden ni semua dah ada power window. Okay, so untuk driver side sahaja, untuk pemandu saja anda akan dapat auto. Maksudnya anda tekan sekali, tingkap tu akan turun keseluruhannya. Dan anda naikkan sekali, dia akan auto naik sampai penuh lah. Okay, tapi yang lain ni semua manual. Anda kena tekan, anda kena naik kan sampai habis. Okay, so ada ruangan sikit kat sini. Ruangan kat sini just untuk pegang pintu lah. Saya tak letak apa-apa di sini. Tak ada apa-apa di sini. Okay, yang ni tempat untuk kita letakkan siku kita. Nanti saya akan tunjuk. Kita akan letak siku kat situ. Okay, dan selainnya ada speaker. Okay, kemudian ada tempat letak botol bersaiz kecil dan sederhana. Botol besar tak muat. Dan dia ada poket sikit lah untuk letak apa-apa dokumen. Macam saya letak sampul surat dan sebagainya lah. Okay, itu untuk pintu. Okay, so kita masuk ke dalam. Okay, ni adalah kabin dalam. Saya tunjuk dulu. Okay, so untuk kabin dalaman ni, pertama sekali saya nak cerita tentang seat dulu. Okay, seat Nissan Almera ni sangat-sangat selesa. Okay, sangat-sangat best untuk kita duduk. Dia rasa macam kita duduk atas sofa. Okay, walaupun nampak design dia tak berapa canggih sangat kan. Nampak design dia macam buruk sikit, tapi sangat selesa untuk kita duduk dalam seat ni. Okay, dan saya punya variant ni ada leather seat lah all around. Depan dan juga belakang. Okay, baik. Okay, saya masuk ke dalam kereta dan saya tutup pintu. Okay, ada abang-abang main motor ke lah, bising sikit. Okay, so ini adalah pandangan. Okay, pandangan cockpit untuk Nissan Almera. Okay, so kita on engine.
So untuk on engine, pastikan kunci tadi berada dalam kereta atau dalam poket anda. Okay, tekan brake dan anda boleh tekan button kat belakang ni. Tekan button, okay, dan dia akan start lah. Okay, so tu meter Nissan Almera. Okay, kita on aircon dulu sebab sangat panas. Okay, saya turunkan radio dulu untuk volume radio. Okay, baik. Jadi ini adalah pandangan anda bila anda dah start kereta. Okay, anda akan ada steering. Okay, steering Nissan Almera model ni masih lagi menggunakan jenis yang agak lama lah, jenis T macam ni 3 spoke macam ni, 3 steering ni lah. Okay, nak cakap benda T. Okay, kemudian di steering ni ada control control button untuk volume up, volume down dan juga source anda boleh tekan untuk next dan juga undo macam tu lah dan ada source kat sini untuk adjust, untuk bermain dengan yang berada di tengah ni. Okay, kemudian anda akan ada lever ni untuk signal dan juga function-function lain lah seperti lampu dan sebagainya. Okay, saya boleh katakan yang memang Nissan Almera punya lever ni memang best lah. Kalau kita tekan, kita rasa dia macam tebal dia macam berat. Kita rasa macam kereta mahal sikit. Compare dengan Honda City 2008 kepunyaan keluarga saya, dia memang rasa sekeping kat sini. Bahkan benda ni pun sekeping je. Itu Honda City lah 2008 model lama. So Almera punya dia rasa bulky, sedap. Okay, kita pegang tu rasa sedap. So dah ada kiri dan kanan. Biasalah untuk kereta Jepun main wiper dan sebagainya. Okay, seterusnya kita pergi kepada meter. Okay, so kereta saya ni berumur dah 10 tahun tetapi baru saja mencecah 100,000. 100,000. Saya memang jarang pakai kereta lah sebenarnya, dan saya pakai untuk keadaan-keadaan tertentu saja, untuk travel jauh dan sebagainya. Untuk dekat-dekat saya tak pakai lah. Okay, kemudian untuk meter ni, saya zoom sikit. Okay, untuk meter ni kan, untuk anda mudah nak kenal Nissan Almera tu varian apa, sama ada VL ataupun E, maka anda boleh lihat hanya dengan meter saja. So hanya VL saja ada meter macam ni. Okay, untuk varian yang bawah meter dia lain sikit. Saya akan tunjuk dekat gambar nantilah. Okay, baik. Kemudian dia biasalah ada RPM dan juga ada speed, speedo, berapa kelajuan kita, dan ada indikator untuk gear, so P, N, D, R dan sebagainya. Okay, so ni minyak, berapa bar lagi, kemudian ada temperature dan ada jam dekat tengah baik, untuk Almera yang ini, lampu di tengah ni warna dia oranye. Ada juga yang komplain sebab orang kata lampu oranye ni macam menyakitkan mata pada waktu malam. Pada saya tak sangat. Kalau anda adjust brightness dia betul. Sebab brightness meter ni anda boleh adjust sebenarnya kepada terang ataupun kepada dim kan. Okay, so kalau anda adjust dengan betul, dia tak sakitkan mata. Tapi walau macam mana pun saya akui, untuk Almera yang facelift, dekat sini warna putih. So yang tu lebih cantik lah. Nampak lebih moden berbanding color orange yang nampak macam 90-an sikit. Okay, so tak ada komplain, boleh adjust untuk trip. Okay, untuk tengok trip A, trip B, okay, dan berapa average dan sebagainya. Okay, tak ada masalah untuk bermain lah, benda-benda biasa sahaja, tak ada apa yang spectacular sangatlah kat situ. Okay, kemudian kita lihat di sebelah kiri, di sebelah kanan di sebelah kanan. So ni adalah aircon vent dia. Aircon vent Nissan Almera ni dia berbentuk bulat macam ni dan dia ada dua piring ataupun ada dua penutup macam ni lah. Mula-mula ramai juga yang komplain, kata design ni macam pelik lah, Nissan punya design tak cantik dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kereta-kereta zaman sekarang seperti Mercedes sekalipun banyak menggunakan design bulat macam ni sebab dia paling function sekali.
Sebab anda boleh pusing, anda boleh rotate, anda nak pusing, nak tutup, okay, nak halakan ke mana pun boleh. Okay, berbanding yang petak jenis lama tu dia agak terhad sikit kan, kita boleh talakan ke mana. So this is a very good design actually pada saya lah. Okay, cuma ramai yang tak suka, saya tak tahu kenapa. Okay, kemudian di bawah kalau saya buka pintu sikit, so di bawahnya ada control untuk mirror, side mirror. Okay, boleh adjust kat sini. Okay, untuk adjust kedudukan cermin dia. Okay, kemudian ni untuk cancel alarm rasanya. Okay, kemudian di bawah ni ada untuk tarik minyak untuk buka minyak, dan ni untuk buka boot depan. So kita tarik lah untuk buka bonnet depan. Okay, baik, dan di bawah sekali ada lever untuk bonnet. Lever untuk bonnet. Okay, so dekat sini kalau anda lihat di bawah ni, variant VL yang saya beli ni dia datang standard ada plate Almira. Kemudian stiker Nissan ni saya tambah lah sebab supaya tak cala. Biasa kita masuk keluar kereta, kasut kita akan seret kat situ kan. So bagi cantik lah. So saya just beli. Berapa ringgit je ni? Stiker ni satu kereta dalam RM5, RM6 je. So berbaloi lah untuk anda beli. Okay, baik. Itu adalah bahagian driver. So di sebelah atas ni ada poket untuk anda letak, saya letak atas syenggol. Dan kemudian kosong sajalah, tak ada apa-apa. So tak apalah sebab kita pun orang lelaki kan. Orang lelaki kita jarang pakai cermin ke apa, lagi pun tak ada keperluan lah. Okay, baik. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian tengah. Okay, so di atas ni ada mirror untuk tengok belakang, cermin belakang. Biasa sahaja, tak ada apa-apa yang istimewa lah untuk mirror ni. Memang standard saja, tak ada masalah. Boleh pakai, cukup bagus untuk kegunaan harian, no problem. Okay, so kita lihat kepada aircon di tengah. So Nissan Almira dia ada aircon petak dua, kanan dan kiri macam ni, standard lah macam kereta-kereta lama kan. Okay, so kat dashboard ni ada kesan pecah sikit. Ni kesan daripada saya letakkan kaki sebenarnya ketika tidur. So saya suka letakkan kaki atas ni. So jangan buat macam tu, letak anda akan dapat pecah beginilah. Tapi benda ni pun boleh tukar, tak ada masalah. Murah saja, tak sampai RM50 pun. Dia mungkin saya akan tukar kemudian lah. Okay, so ada hazard light, signal 44. Okay, baik. Okay, kemudian ada pulley untuk anda nak adjust lah aircon ni kan, nak tutup ke, nak tala ke mana ke. Okay, tak ada masalah, tu basic lah. Mana-mana kereta pun anda akan faham. Okay, so untuk kereta saya ni datang daripada kilang sistem TC80, Nissan menggunakan TC80 yang mana dia ada fungsi radio, Bluetooth, navigation dan juga beberapa fungsi-fungsi yang lain. Baik, biasanya saya akan guna radio dan Bluetooth sajalah. Saya banyak dengar podcast. Selain daripada tu saya tak berapa guna sangat. Even untuk Navi ni pun sebenarnya dia setakat tahun 2013 sahaja, sebab bila ketika dikeluarkan tu 2013, so setakat tu je dia update map. So kalau ada benda-benda yang baru, jalan yang baru seperti LPT2 dan sebagainya, maka anda akan tak adalah dalam map ni. Okay, so tak apalah sebab kita pun guna Google Map dekat phone kan. So doesn't really matter. Saya masih mengekalkan sistem yang masih original ini dan saya tak nak tukar kepada Android player yang lain, yang baru, sebab saya suka untuk maintain original lah. Apa-apa saya suka original. Bahkan skrin saya kalau anda lihat dah ada kesan hitam-hitam kat sini. Okay, ni kesan daripada umur lah. Okay, mungkin kena panas dan sebagainya, lama-lama dia pun tak tahan kan. Okay, so saya maintain lah untuk begitu. Okay, kemudian di bawah ni ada konsol untuk aircon. Okay, so untuk variant VL dia akan ada bulat macam ni, konsol bulat begini. Kalau anda beli variant yang bawah, dia akan ada hanya tombol biasa sahaja. Okay, so yang ini biasa sajalah, kuatkan kipas, slowkan kipas, aircon, mode, temperature, okay, biasa saja, tak ada apa yang istimewa sangatlah di sini. Okay, baik, itu untuk bahagian tengah. Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian konsol tengah. Okay, so untuk Almira ni saya boleh kata memang antara kelemahan yang paling besar pada saya adalah konsol tengah. Sebab kalau anda lihat, dia hanya bagi cup holder macam tu saja. Memang tak ada
tak ada, kata apa, tak ada effort nak bagi cantik sikit kan. Even Honda City keluarga saya tahun 2008 pun at least dia ada macam buka tutup sikit ke, ruangan flat kan, bagi cantik sikit lah tengah ni. You just bagi macam 2 cup holder, macam tu je. Jadi macam terlalu simple lah kan. Okay, so I wish Nissan untuk akan datang dia consider lah benda-benda macam ni. Sebab benda-benda macam ni yang menaikkan nilai kereta. Tapi walau macam mana, cup holder ni sangat fungsi, sangat function. Saya meletakkan air, susu anak, kunci, macam-macam jugalah kita boleh letak sebenarnya. So untuk function okay, tapi untuk looks memang nampak sangat bodoh lah pada saya. Okay, kemudian kita ada gear. Okay, saya gerakkan kamera sekejap. Okay, kemudian kita ada gear. Okay, gear biasa sahaja, PRND21. Okay, straightforward. Okay je, tak ada masalah. Tombol dia sedap dipegang. Agak gemuk sikit sebenarnya tombol ni, so agak sedap lah bila kita tolak tu, kita rasa kita bermain gear. Okay, kemudian ada handbrake. Okay, handbrake biasa sahaja. Kemudian ada ruangan sikit untuk anda letak barang kat sini. So biasanya saya akan letak dompet kat sini. Okay, saya akan letak dompet kat sini. Okay, kemudian ada soket 12 volt. Anda boleh cocok adapter untuk charge lah apa anda punya Android ke apa kan, handphone ke apa. Okay, kemudian ada lagi 2 cup holder di belakang ni. Satu yang saiznya besar, satu yang saiznya kecil sikit. So ada receipt kat sini saya letak. Okay, baik. So ada 2 cup holder kat sini. Okay, ini pun satu masalah lagi sebab Almira ni dia kereta yang sangat luas, dia kereta yang sangat selesa untuk jalan jauh, tapi dia tak letakkan armrest kat sini. Okay, so kalau dia ada armrest, saya ingat lebih sempurna lah kereta ni untuk kita bawa jalan jauh, untuk kita santaikan tangan kat atas ni kan. Okay, tapi dia tak ada armrest. Ini satu kelemahan yang besar. Ironinya, kalau anda lihat Nissan Versa yang dijual di Mexico, Filipina sebagainya, dia ada armrest tu. Jadi model yang sama macam ni sebenarnya ada armrest. Tapi masuk Malaysia dia bagi togel macam ni kan. Dia bagi 2 cup holder kosong je. So agak tak menarik lah kat sini. Walaupun function jugalah. Saya letak botol air, minuman kita beli dan sebagainya. Okay, tapi why not ada armrest kat sini walaupun armrest sekarang ni boleh anda beli yang aftermarket punya, baru dalam RM50-60. Tapi yelah, macam sejenis saya tak suka benda-benda tambahan aftermarket ni. Sebab saya ada juga rujuk kawan-kawan kan, bila kita pasang armrest yang third party macam ni, dia ada bunyi-bunyi squeak dan sebagainya. So saya tak suka lah. So saya biar je kosong. Tak apalah, tak ada armrest pun tak apa. Yang penting kereta kita nampak kemas lah. Itu pada saya lebih penting. Okay, baik, itu untuk konsol tengah. Okay, baik, sekarang kita pergi kepada passenger. Okay, ruangan untuk madam besar kita ataupun queen kita, okay, yang berada di sebelah kiri. So ada aircon bulat sama macam di driver side. Okay, ada airbag kat sini. So untuk kereta ni ada 2 airbag saja, kiri dan kanan 2 airbag saja. Ramai yang komplain Almira ni hanya ada 2 airbag, sedangkan kereta sekarang ada 6-7 airbag dan sebagainya kan. Betul dari segi safety aspect, tapi kita akan surprise bahawa ada lagi kereta yang dikeluarkan pada zaman sekarang yang masih lagi 2 airbag So kita bersyukurlah dengan apa yang ada. At least dia ada airbag untuk kiri kanan Okay, so ada ruangan sikit di bawah ni. So anda boleh letak saya letak handphone kat sini. Okay, macam ada ruang sikit Okay, kemudian ada glove box. Okay, untuk letak barang-barang. Okay saja, tak begitu besar, tak begitu kecil. Okay, tak ada masalah, no complaint. Okay, kemudian di sebelah sana biasa saja ada tombol pintu chrome. Letak tangan, letak siku. Okay, power windows dan samalah macam driver side Okay, so untuk seat pun sama saja. Seatnya cukup selesa, cukup lapang baik. Okay, jadi itu saja untuk bahagian depan Nissan Almira. Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian belakang Nissan Almira. Okay, inilah sebenarnya heaven ataupun syurga dan kelebihan kereta ni yang paling besar, iaitulah ruangan belakang Okay, so kita buka pintu. Okay, untuk pintu belakang sama macam depan, cuma beza dia tak ada poket je lah. Okay, tak ada poket Okay, biasa saja. Okay, so ada plate sikit kat sini dan saya tambah stiker Nissan supaya orang yang masuk tak seret kaki, tak calar lah kita punya plastik hitam ni kan. Okay, so anda lihat
ruangan belakang dia. Okay, first sekali, kerusi dia. Anda tengok kerusi dia betul-betul. Kerusi dia nampak sangat mewah. Kita boleh lihat betapa Nissan memang memberikan effort dia dan cost dia, memang dia fokus kepada seat yang sedap. Even saya baru tengok review Toyota Vios yang baru, saya agak kecewa dengan seat belakang yang sangat simple dan nampak sekeping. Tapi tengok seat Nissan Almera, nampak memang betul-betul mewah dan macam kita beli sofa satulah letak belakang ni. Okay, okay, jom. So jom kita masuk. Kita tengok ruangan kaki dia sangat besar. Okay, so kita masuk ke dalam kereta. Okay. Okay, so tinggi saya adalah 171 cm. Okay, standard untuk rakyat Malaysia kebanyakan. So ini adalah ruangan kaki saya. Okay, saya duduk ni dengan keadaan yang sangat selesa. Saya masih ada lebih kurang besar ni untuk lutut dan juga seat depan. Sedangkan ni adalah seat konfigurasi saya ni. Saya duduk depan dan saya duduk belakang, masih lagi ada ruang yang sangat besar. Okay, baik. Okay, jadi kemudian untuk seat belakang Nissan Almera ni, dia bagi armrest. Okay, dia bagi armrest. Okay, nampak? Dia bagi armrest yang ada 2 cup holder. So ni lah kita kata, sebab itulah kita kata Nissan Almera ni adalah kenderaan yang dibina untuk comfort lebih kepada orang belakang sebenarnya. Sebab orang belakang ada armrest, ada cup holder yang besar kan, duduk pun santai. Duduk memang betul-betul macam duduk atas sofa. Memang betul-betul syok duduk dekat belakang Almera ni. Okey, kemudian anda ada poket. Okey, poket dia biasa saja. Okey, poket belakang seat. Okey, dan untuk konsol tengah ni anda tidak ada aircon aircon vent dekat tengah. Saya tak ada isu sangatlah sebenarnya aircon vent ni, sebab aircon Almera ni cukup bagus. Apa yang datang daripada depan tu dah rasa sampai belakang. So no problem. Okay, so saya letakkan sikit hook dekat sini. Hook ni saya belilah dalam berapa ringgit, RM4, RM5 kot dekat DIY, untuk kita gantung makanan supaya tak jatuh. Okay, baik. Jadi untuk seat dia ni, okay, untuk headrest ni anda boleh adjust atas bawah. Anda boleh adjust. Dan kereta ni ada Isofix lah. Ada Isofix, tapi saya tak pernah pakai pun Isofix tu, so saya tak pasti macam mana nak pakai dia. Mungkin anda lebih mahir. Dan untuk seat belakang ni juga dia tidak boleh lipat. Dia tak boleh lipat. So kalau anda ada bawa barang yang sangat panjang, dia tak boleh masuk lah untuk kereta ni. Tapi to be honest, saya sendiri tak pernah pun masukkan barangan yang terlalu panjang, okay, sampai perlu kita lipat seat. Jarang sangatlah saya pakai. Kalau saya perlu pun saya akan call Lala Move je kan. Lebih baiklah, kereta pun tak cala kan. Kita pun sayang kereta. Okay. Jadi untuk pandangan cermin sebab dia cermin dia besar tau. Biasa kereta cermin depan je kan, tepi ni sikit je. Tapi Almera tengok, dia tarik panjang. So kita takkan rasa lemas duduk dalam Nissan Almera. So ini adalah ruangan yang paling selesa lah bagi Nissan Almera. Okay, the reason kenapa saya beli Nissan Almera juga adalah kerana saya ada anak OKU yang terlantar. So satu masa dulu dia baring di belakang ni lah. Okay, dia baring di belakang ni, so saya perlu susukan dia, tukar pampers sebagainya, so dia sentiasa terbaring. So dengan ruang yang ada ni memang lebih daripada mencukupi. Saya boleh duduk kat belakang, boleh main dengan dia dan sebagainya. Tapi anak saya pun dah tak ada, tahun lepas dah pergi. So saya masih menggunakan kereta ni untuk anak-anak saya seterusnya lah. Okay, baik, jadi itu untuk dalaman ruangan belakang Nissan Almera. Okay, sekarang kita pergi kepada ruangan bonnet untuk Nissan Almera. Okay, so tadi saya dah tunjukkan bahawa anda boleh buka bonnet dengan menekan button pada kunci anda. Okay, ataupun anda pergi ke sebelah belakang. So dekat bahagian tengah ni ada button, so anda klik. Okay, so nanti dia akan terbuka lah. Okay, ruangan untuk boot dia, Nissan Almera tak salah saya 490 lebih 490 liter begitu. Pada saya sangat memadai. Sangat memadai. Sebab kita tak nak bonnet yang terlalu besar tapi dalaman tak selesa kan. So kena kompromi lah. So bonnet 490 dengan ruangan dalam yang selesa, so fair enough pada saya. Okay, so kat sini ada bag. Okay, ada bantal, and then ada beberapa lah barangan anak-anak saya. Cukup luas lah. Saya family
4 orang, kita balik kampung memang lebih daripada cukup. Okay. Dan di bawah Nissan Almera ni, bonetnya ada tayar spare full size. Saya tak nak angkat lah, sebab agak berat bag saya tu. Okay, so ada full size tayar kat bawah tu. So dekat sini saya tambah stiker supaya tak bercalar, sebab bila kita angkat barang, kita seret, maka kat sini akan calar kan. So kita sayang kereta, so kita belilah stiker yang berharga RM3-4 ni. Okay. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada bahagian enjin sebagai kita nak tunjuk enjin Nissan Almera. So ni ruangan enjin dia. Okay, untuk ruangan enjin dia saya boleh kata agak padat. Okay, dia agak padat sikit sebab kalau kita tengok 1.5 Vios contohnya ataupun 1.5 Honda City, kita akan dapati ruangan dia macam lebih lapang. Macam banyak ruang nak masuk tangan apa semua kan. Okay, tapi untuk Almera ni nampak enjin ni macam ngam-ngam sangat. Okay. Baik, kelebihan dia adalah bila dia buat ngam macam ni, maka ruangan kabin lebih besar. Betul. Tetapi masalahnya bila kita pergi bengkel untuk kita nak tukar something, dia akan perlu banyak buka barang lah. Contoh kita nak tukar spark plug kan, kena buka air intake semua ni kan. Jadi dia macam menyebabkan kos kita tu dia akan upah mahal sikit lah. Bengkel akan cakap, bang kena banyak buka ni, so kena charge lebih sikit. So agak tak cantik lah kat situ. Bila kita banyak buka nanti klik patah lah apa benda kan. Okay. Tapi nasib baik saya pergi bengkel lah memang biasa buat Nissan. Memang bengkel Almera. So mereka memang okey lah, tak ada masalah kan. Tapi kalau anda pergi mana-mana bengkel, chances untuk patah macam klip-klip macam ni kan, sangat tinggi lah. Okay, baik. Okay, enjin dia menghasilkan 101 horsepower, 139 Nm of torque. Memadai untuk kita nak cruising 110, 100 tak ada masalah. Tapi lebih daripada 110, 102 tu kita nampak enjin tu dah mula struggle sikit lah. Bukan struggle lah, tapi dia macam dah tekan sikit, kita kata. Dah tak sedap sikit enjin tu, running dia tu dah tak, ataupun melebihi kapasiti dia lah, kita kata begitu kan. So inilah ruangan enjin untuk Nissan Almera. Okay, so kita dah berada di penghujung review. Okay, saya akan bacakan sebab-sebab yang saya telah listkan. So, mengapa saya memilih Nissan Almera? Yang pertama adalah kerana luas dan selesa ruangan dalaman. Yang kedua, kereta yang kebanyakan. Maknanya bila kereta ni banyak atas jalan, maka spare part akan automatik mudah untuk kita cari. Okay, yang ketiga kerana nilai second hand value dia murah dan sangat berbaloi. Yang keempat, kerana kereta ini kereta yang tak panas. Okay, maksud kereta ni orang tak berminat nak curi dan tak ambil perhatian orang pun. Orang dah tak malas nak tengok pun kereta buruk ni kan. So saya suka kereta-kereta macam tu. Yang kelima, kerana enjin dan gearbox yang tak ada problem. So far kami dalam grup Almera tak pernah dengar lagi lah gearbox dan enjin problem yang major. Sikit-sikit problem tu ada, tapi itu pun sebab sensor apa kan. Tapi nak kata enjin dia ada problem, tak ada. Okay, gearbox pun tak ada problem. Okay, itu perkara yang penting untuk long term lah. Okay, kelebihan kenapa saya pilih Nissan Almera. Okay, saya sebutkan di sini. Kerana luas dan ruang yang besar untuk saya lepak-lepak. Kerana saya anggap kereta adalah sebagai rumah yang kedua. Okay, kemudian mempunyai seat yang sangat selesa. Memang tak sakit untuk jalan jauh. So kalau anda travel jauh, memang no issue. Tak ada masalah. Saya tak pernah rasa sakit dekat tulang pinggul tu. Kalau kita naik kereta-kereta lain, biasa kita akan sakit kat tulang pinggul kan. Okay, kereta ni tak ada. Okay, boot yang cukup luas. Penjimatan minyak yang cukup baik bagi saya. So kita isi full tank, kita boleh dapat hampir 500 kilo. 460, 450 tu senang lah pada saya. Dan spare part mudah nak cari serta banyak pilihan. Sampai takut tak tahu nak ambil yang mana satu. Sebab banyak sangat pilihan spare part tu, brand ni kan. Kita pun tak tahu mana satu kita nak ambil. Okay, dan seterusnya tayar 15 inci yang cukup dengan keselesaan saya. Okay, kekurangan. Saya baca kekurangan. Tak ada armrest. Okay, kemudian letak tangan dekat pintu, kita akan rasa kurang selesa sebab ada plastik keras. So dekat ruangan pad tadi, bila kita letak siku kita kan dekat pintu tu, dia rasa kurang selesa sikit kat situ lah. Tapi anda boleh beli pad tu sebenarnya. Okay, kemudian untuk power engine ni, agak
ngam-ngam kita kata. Sebab dia 101 horsepower, jadi kuasa dia tu agak ngam-ngam. Okay. Saya harap kereta ni macam kalau dia ngamkan dengan cc yang lebih besar, mungkin 1.8 ke, memang sangat sedap lah kombinasi dia tu. Okay, seterusnya untuk handling dan juga body rigidity untuk high speed, memang kita rasa agak bergoyang sikit lah. Kita rasa agak kosong sikit, agak ringan sikit kereta ni. Okay. Kemudian seterusnya kelemahannya adalah tak ada side mirror flip. Okay, lipat, side mirror boleh lipat kan, kita tak ada.